Selamat sejahtera Encik Muhammad Faizul Hafiz Razak. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan tugasan 3 bagi subjek PMB 3113, Perkamusan Peristilahan dan Penterjemahan Bahasa Melayu. Kumpulan saya terdiri daripada Nohafira Ilani binti Abdul Jalil, aditan anak lelaki ke-8 dan saya Eng Sirin. Isi yang akan dibentangkan dalam pembentangan ini adalah yang pertama, skema tata cara pembentukan istilah bahasa Melayu. Kedua, syarat-syarat pembentukan istilah. Ketiga, konsep dan langkah-langkah peristilahan. Keempat, penulisan kata istilah dalam kamus. Dan kelima, pembentukan istilah baharu. Pertama sekali, skema tata cara pembentukan istilah bahasa Melayu. Konsep skema tata cara pembentukan istilah bahasa Melayu, peristilahan merupakan usaha untuk membentuk perkataan bagi mengungkapkan konsep, idea, proses dan nama bagi sesuatu yang belum wujud dalam bahasa Melayu. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 2007, sesuatu istilah mempunyai makna yang tepat bagi konteks bidangnya. Tujuannya adalah untuk membolehkan bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa ilmu. Istilah juga boleh dibentuk dengan beberapa sumber bahasa Melayu, bahasa serumpun dan bahasa asing. Dewan Bahasa dan Pustaka dalam usaha memartabatkan bahasa kebangsaan sejak lebih daripada setengah abad yang lalu telah mencipta kira-kira 1 juta istilah dalam berbagai bidang. Dalam melaksanakan kerja penyusunan istilah, Dewan Bahasa dan Pustaka bekerjasama dengan pakar bidang dalam jawatan kuasa istilah tertentu telah bersidang dan meneliti setiap butiran dalam senarai bahasa sumber iaitu bahasa Inggeris sebelum membincangkannya dan seterusnya memberikan padanan bahasa sasaran iaitu bahasa Melayu berdasarkan langkah-langkah proses pembentukan istilah yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Melayu. Mereka mengekstrakkan konsep daripada bahasa sumber, biasanya bahasa Inggeris. Apa yang terbentang di hadapan mereka merupakan entiti yang bermakna kepada mereka. Tugas mereka adalah untuk mengambil konsep daripada entiti tersebut dan menempatkannya dalam leksikon asli bahasa Melayu melalui proses pinjam, terjemah atau menggunakan istilah kata pinjaman. Seterusnya, syarat-syarat pembentukan istilah. Syarat-syarat dalam pemilihan kata atau frasa daripada pembenteraan sedia ada dalam bahasa Melayu terbahagi kepada 5. Kata atau frasa yang dipilih sebagai istilah adalah yang paling tepat untuk mengungkapkan konsep yang dimaksudkan dan yang stabil dari segi maknanya dalam bidang ilmunya. Yang kedua, kata atau frasa yang dipilih adalah yang paling ringkas antara pilihan yang ada yang mempunyai rujukan yang sama. Ketiga, kata atau frasa yang dipilih adalah yang mempunyai konotasi yang baik, tidak berbau lucah atau membawa implikasi buruk dari segi agama dan kepercayaan, norma, suku kaum dan hubungan antarabangsa. Sekiranya istilah perkataan umum Melayu tidak tepat, maka perkataan yang diistilah akan diambil daripada dialek bahasa Melayu, bahasa klasik atau bahasa serumpun. Sekiranya ketiga-tiganya turut tidak dapat menepati istilah, maka perkataan daripada bahasa asing tersebut akan diambil melalui 2 cara. Kata atau frasa yang dipilih adalah sedap didengar, iaitu mempunyai ciri keindahan bunyi, ya, dan kata atau frasa yang dipilih adalah yang dibentuk berdasarkan kaedah yang diterima. Terdapat 4 syarat yang wajib dipatuhi. Kesimpulannya, dalam ketujuh-tujuh pembentukan istilah yang telah dijelaskan, terdapat 4 syarat yang perlu dipatuhi. Yang pertama, ungkapan yang paling singkat. Kedua, ungkapan yang sedap didengar. Ketiga, makna ungkapan tidak menyimpang. Ayuh sekali, ungkapan yang tidak berkonotasi buruk. Baiklah, sekarang saya serahkan kepada ahli kumpulan saya, Aditan. Okey, terima kasih Zizrin. Okey, seterusnya kita lihat pada konsep dan langkah-langkah peristilahan.
Konsep peristiwa ini merupakan pembentukan kata baharu dalam bahasa Melayu lazimnya muncul sama ada melalui penciptaan secara penggunaan popular dalam media massah dan penulisan kreatif atau melalui perancangan bahasa yang rasmi. Penggunaan popular bercampur dengan perancangan bahasa menjadi pembentukan kata baharu dalam bahasa Melayu. Penggunaan popular merupakan sesuatu bahasa kebiasaannya terjadi disebabkan keperluan segera seperti penulisan berita, majalah di akhbar atau media sosial. Sebahagian besar perkataan baharu dibawa daripada istilah asing dan diubah sesuai untuk bentuk bahasanya bagi memperkatakan bidang-bidang tertentu. Walau bagaimanapun, terdapat juga kaedah peristilahan yang menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Proses penting supaya dapat memastikan maklumat yang disampaikan kepada pengguna adalah jelas dan tidak mengelirukan melalui penggunaan bahasa iaitu istilah dan laras bahasa yang tepat. Perkataan popular yang diperkenalkan dalam kebiasaannya dihasilkan melalui penulis dan dalam siaran media sosial, media massa, media elektronik atau tulisan-tulisan kreatif seperti sajak, cerpen dan novel. Perkataan baharu yang popular ini diperkenalkan melalui ciptaan penulis sendiri sama ada melalui terjemahan atau secara ambilan keseluruhannya. Bentuk ciptaan perkataan baharu ini kemudian semakin terkenal dan digunakan secara umum oleh orang ramai. Contoh netizen, tanda pagar, promo dan tag. Secara umumnya, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dan institusi pengajian tinggi akan melaksanakan perancangan bahasa ini. DBP bertanggungjawab dalam menjadi urus setiap pembentukan istilah bahasa Melayu yang dicipta melalui perancangan yang rasmi berbentuk istilah yang merujuk pada bidang-bidang ilmu dan kerjaya tertentu. Terdapat 5 prosedur sebelum sesuatu istilah diterbitkan dan digunakan. 5 prosedur yang dinyatakan tadi ialah penggubalan, pengesahan, penyelarasan, pemanuskripan dan penyebaran. Okey, seterusnya kita tengok kepada langkah peristilahan. Langkah peristilahan yang pertama ialah pengambilan padanan yang sama atau hampir sama daripada kota-kata asli bahasa Melayu sendiri. Mana-mana kata umum dalam bahasa Melayu termasuk kata dari dialek kawasan atau bahasa lama boleh dijadikan istilah dengan syarat kata berkenaan tepat memberi makna, konsep, proses, keadaan atau ciri yang dimaksudkan. Syarat seterusnya, kata yang dipilih adalah paling singkat sekiranya ada sekelompok sinonim. Contohnya hospital dan rumah sakit. Perkataan yang dipilih ialah hospital. Contoh lain pula fisiologi dan kaji tugas organ. Dipilihnya fisiologi. Okey, syarat ketiga iaitu kata berkenaan tidak mempunyai konotasi buruk atau sebutan sumbang. Okey, kita tengok pada langkah peristilahan kedua iaitu peninjauan ke dalam dialek Melayu dan bahasa serumpun jika prinsip peristilahan yang pertama tidak dapat dipatuhi. Kalau tidak dapat istilah yang diperlukan daripada bahasa Melayu, maka hendaklah dicari pula daripada bahasa-bahasa yang serumpun dengan bahasa Melayu. Contoh daripada bahasa orang Banjar, gambut. Perkataan gambut ni merupakan pit. Perkataan nyeri daripada Sunda membawa maksud pain. Engkabang dari bahasa Iban membawa maksud elephant. Yang terakhir dari bahasa Jawa iaitu perkataan awet maksudnya lasting. Okey, langkah peristilahan yang ketiga, penyelesaian istilah bahasa Inggeris agar memiliki bunyi dan bentuk bahasa Melayu. Demi keseragaman, bahasa yang paling internasional iaitu bahasa Inggeris menjadi sumber melainkan konsep yang berkenaan tidak ada istilahnya dalam bahasa Inggeris. Misalnya atom, elektron, profesional, psikologi. Okey, istilah yang sudah lama digunakan hendaklah terus pakai untuk menjauhkan kekacauan. Misalnya campaign, custom, denggi. Okey, langkah peristilahan yang keempat iaitu penterjemahan istilah bahasa asing jika prinsip peristilahan 1 dan 2 gagal dilaksanakan. Istilah asing yang tetap contohnya bona fide, esprit de corps, fait accompli dan sebagainya. Istilah yang asing boleh dipinjam atas dasar sesuai maknanya. Istilah asing itu lebih singkat daripada terjemahan bahasa Melayunya. Dan terakhirnya istilah asing yang diserat itu mempermudahkan penyelarasan sekiranya istilah bahasa Melayunya mempunyai banyak sinonim. Okey. Rumusan langkah peristilahannya berdasarkan pedoman umum pembentukan istilah bahasa Melayu pada tahun 1992, langkah-langkah yang digariskan untuk pembentukan istilah merangkumi 6 aspek iaitu penggunaan perkataan dalam bahasa Melayu lazim yang digunakan dan dikhususkan maknanya untuk mendukung makna istilahnya. Yang kedua,
Penggunaan perkataan dalam bahasa Melayu yang kurang lazim digunakan. Yang ketiga, penggunaan perkataan bahasa serumpun atau dialek Melayu yang lazim digunakan. Yang keempat, penggunaan perkataan bahasa serumpun atau dialek yang sudah tidak lazim digunakan. Yang kelima, perkataan atau istilah daripada bahasa Inggeris. Yang terakhirnya, penggunaan perkataan atau istilah daripada bahasa lain. Okey, marilah kita tengok kepada penulisan kata istilah dalam kamus. Okey. Penulisan kata istilah dalam kamus. Kata istilah hendaklah daripada ejaan Rumi dan bahasa sumber tetapi sebutannya disesuaikan dengan sistem bunyi bahasa Melayu. Penulisan ejaan kata-kata pinjaman bahasa Inggeris dan bahasa Eropah yang lain berdasarkan pedoman umum ejaan Bumi Bahasa Melayu tahun 2001 menyatakan bahawa penyelesaian ejaan bagi kata-kata pinjaman Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain yang ditulis dengan huruf Roman dibuat menurut peraturan penyesuaian huruf. Okey, contohnya kita tengok di sini beberapa perkataan daripada bahasa Inggeris, contohnya seperti aerograph dan aesthetic merupakan ejaannya daripada AE yang menyatakan sebutan aerograph, aesthetic, Okey, tapi dalam waktu kita pindah kepada bahasa Melayu pula, aerograph masih dikekalkan jadi AE, aerograph, tapi untuk aesthetic pula bahasa Melayunya jadi E, ejaannya E, aesthetic. Okey, begitu juga dengan contoh kolera. Kolera jadi dalam bahasa Melayunya jadi K, kolera. Machine, CH juga dalam bahasa Melayunya jadi mesin, MESIN. CH jadi S. Dalam bahasa Inggeris sebutan dialect jadi dalam bahasa Melayu IA juga. Tapi CT tersebut jadi dialect K. Okey. Okey, seterusnya perkataan pi. Okey, pi perkataan AIE itu menjadi PAI dalam bahasa Melayu. Pi. Okey, seterusnya yang terakhirnya express. Express dalam bahasa Inggeris menggunakan perkataan X. Ejaan X, tapi dalam bahasa Melayu pula X itu digantikan dengan KS, express. Okey. Okey, seterusnya penulisan kata istilah dalam kamus. Bagi penyesuaian ejaan daripada bahasa Inggeris dan bahasa Eropah lain yang ditulis dengan huruf Roman, yang dipentingkan ialah bentuk ejaan dan bentuk visualnya. Oleh itu, perubahan fonem asing ke dalam bahasa Melayu telah dilakukan apabila perlu sahaja. Contohnya, perkataan carbon dalam bahasa Melayu jadi karbon, K. C jadi K. Kartun sama juga, C-A-R-T-O-O-N. Dalam bahasa Melayunya jadi K-A-R-T-U-N. Begitu juga dengan perkataan konduktor, dialog dan institute. Okey. Kata pinjaman daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain dikecualikan daripada peraturan sistem keselasan vokal menurut sistem ejaan baharu. Okey, contoh seperti perkataan atom dikekalkan, bonus pun sama. Perkataan fosil walaupun ada digugurkan satu S, dia sebutan dia masih sama, fosil. Okey, sama juga dengan pistol. Okey, seterusnya ejaan gugus konsonan yang terdapat dalam bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain diterima dan dikekalkan bentuknya ke dalam bahasa Melayu dengan beberapa penyesuaian. Okay. Contoh seperti perkataan chlorophyll. Chlorophyll dalam bahasa Inggeris dieja dengan CHL, clo, nak bagi bunyi clo. Tapi dalam bahasa Melayu pula perkataan itu menggunakan ejaan KL saja. Contoh lain seperti sphere. Bentuk sphere dalam bahasa Inggeris waktu digunakan dalam bahasa Melayu dia jadi sfera. SPH. Sphere tu jadi SF dalam bahasa Melayu. Okey, seterusnya beberapa pengecualian bagi kata yang menerima ejaan lama yang menggunakan huruf E perfect. Okey, contoh perkataan kelas dalam bahasa Melayu jadi kelas. Kelas, dia menggunakan huruf E perfect. Gelas, glass. Grant, geran. Plan, pelan. Stamp, stamp. Okey. Seterusnya penulisan huruf gugur konsonan di akhir kata atau akhir suku kata bagi kata yang diterima bentuk gugus konsonannya. Contoh seperti di bawah, kompleks menggunakan perkataan X jadi KS, kompleks. Dan seterusnya teks dalam teks menggunakan dalam bahasa Inggeris menggunakan XT, dalam bahasa Melayu menggunakan KS, teks.
Okey, huruf gugus konsonan di akhir kata dalam bahasa Inggeris yang disesuaikan dengan penambahan huruf vokal dalam bahasa Melayu. Okey, contoh perkataan dalam bahasa Inggeris fact, dalam bahasa Melayu fact itu tersebut dia jadi fakta, KTA, dia tambah satu huruf vokal. Begitu juga dengan paradigm. Paradigm dia menggunakan GM dalam bahasa Melayu sebagai huruf konsonan yang akhir, tapi dalam bahasa Melayu dia jadi paradigma. Dia menggunakan huruf vokal A di hujung akhirnya. Okey, sama juga dengan nationalism. Nationalism dalam bahasa Melayu jadi nationalisme. Dia menggunakan dia tambah huruf kata E dekat belakang. Sama juga dengan plasm. Plasm jadi plasma. Plasma. Okey. Okey, kata daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain sudah terserap dalam bahasa Melayu, dikekalkan ejaannya menurut kaedah ejaan bahasa Melayu. Contoh perkataan seperti bureau jadi biro, custom jadi custom, driver jadi driver, bukan driver dan driver, modern jadi modern, dia gugurkan perkataan R, pension jadi pension. Okay, yang terakhirnya station jadi station. Dia tidak lagi menggunakan perkataan stasiun atau stasiun. Okay. Seterusnya semua huruf G yang diucapkan J dalam kata atau istilah bahasa Inggeris tetap diterima sebagai huruf G juga dalam bahasa Melayu. Contoh seperti dalam bahasa Inggeris agenda, dalam bahasa Melayu jadi agenda, dia masih menggunakan perkataan G, dia tidak dieja dengan perkataan J. Okay. Contoh yang lain, gymnasium. Gymnasium yang gunakan perkataan G di awal perkataan dalam bahasa Melayu juga dia jadi sama, gymnasium. Dia tak menggunakan perkataan J pada awal ejaannya. Okay, contoh sama juga dengan teknologi. Teknologi dalam bahasa Melayu teknologi walaupun dia sebut G tapi dia tidak menggunakan perkataan J di ejaannya. So dalam bahasa Melayunya jadi teknologi. Okay, sama juga dengan perkataan tragedy jadi tragedy, dia tak eja dengan TRAGEDI. Okay. Okay. Pengecualian terhadap huruf G yang diucapkan J menurut sebutan dalam bahasa Inggeris yang disesuaikan menjadi huruf J dalam bahasa Melayu. Contoh seperti perkataan agent jadi agent, college jadi college. GE tu digantikan dengan J. Engine dalam bahasa Melayu jadi engine. Dia G tu tukar jadi J. Sama juga dengan general, image dan magistrate. Okey, seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan saya, Nur Hafira Ilani untuk sambung tentang pembentangannya tentang pembentukan istilah baharu. Baik, kita teruskan dengan pembentukan istilah baharu. Pembentukan istilah amat penting kerana prosedurnya merupakan prosedur yang rumit dan memakan masa yang lama sebelum sesuatu istilah itu diguna pakai. Istilah dapat digambarkan melalui persamaan grafik atau ilustrasi. Peristilahan boleh terdiri daripada tata istilah dan tata nama dalam sesebuah perkamusan. Peristilahan juga boleh terdiri daripada istilah khusus dan istilah umum dalam bidang tertentu. Berdasarkan pedoman pembentukan istilah baharu, beberapa bahagian yang ditetapkan serta diperluas dari segi dasar, cara dan pedomannya merangkumi. Yang pertama, pembentukan istilah baharu hendaklah berdasarkan sikap dan pandangan progresif dan fleksibel bagi bahasa Melayu moden. Yang kedua, istilah baharu hendaklah yang dalam semua bidang ilmu atau yang popular hendaklah sentiasa diselaraskan dengan yang dibuat di Indonesia. Yang keempat, istilah baharu hendaklah memperlihatkan kekayaan perbendaharaan kata bahasa Melayu dan yang mempunyai sistem struktur menurut kudrat bahasa Melayu Indonesia. Dan yang terakhir iaitu yang keenam, istilah ilmu hendaklah seboleh-bolehnya memperlihat bentuk yang jelas dengan istilah asal atau istilah antarabangsa.
Proses pembentukan peristilahan bahasa Melayu ada 3. Yang pertama, morfem dan peristilahan. Morfem merupakan unit atau unsur terkecil dalam bahasa yang mengandungi makna atau fungsi nahu. Morfem peristilahan ialah kata akar dan imbuhan yang digunakan dalam pembentukan istilah. Untuk morfem dan peristilahan ni kita akan lihat dalam slide yang akan datang. Okey, untuk yang kedua, bentuk prototype. Bentuk prototype ialah kata yang masih berbentuk seperti dalam bahasa sumber, iaitu bahasa asal, dan belum mengalami proses penyesuaian ke dalam bahasa Melayu. Contoh protein, magnet, input, dunia dan dakwah. Yang ketiga, proses paradigma kata. Kumpulan kata yang dibentuk daripada satu akar yang sama melalui pola tertentu, baik yang berupa kata imbuhan atau kata gabungan. Contoh, absorb membawa maksud serap, absorbent merupakan zat penyerap. Baik, saya teruskan dengan morfem dan peristilahan. Okey, di sini saya nak terangkan konsep morfem. Konsep morfem ni dia terbahagi kepada 2 proses. Yang pertama adalah kata dasar atau kata akar, iaitu morfem bebas. Huraian dia, bagi morfem bebas ataupun kata dasar atau kata akar ini, kata dasar atau kata akar merupakan mana-mana kata yang belum menerima imbuhan. Contoh, rumah bagi kata nama, lari bagi kata kerja, cantik bagi kata adjektif, untuk bagi kata sendi dan sebagainya. Proses yang kedua untuk morfem iaitu merangkumi imbuhan dan pengimbuhan, yang mana ia terdiri daripada morfem terikat. Penjelasannya, imbuhan ialah morfem yang digunakan untuk mencipta sesuatu istilah melalui proses pengimbuhan. Contoh imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan sisipan dan juga imbuhan apitan. Untuk imbuhan, pengimbuhan menerbitkan sesuatu perkataan dengan mencantumkan satu atau lebih imbuhan kepada sesuatu kata dasar. Kita pergi pada slide yang seterusnya. Baik, untuk konsep morfem ada 2 lagi konsep dia. Maksud saya proses. Kita tengok proses yang ketiga dia iaitu proses penggandaan. Penjelasannya, bagi penggandaan ni dia terdapat perulangan kata dasar sama ada sebahagian atau seluruh bahagian untuk membentuk istilah. Contoh penggandaan separa, rambut, rerambut ataupun cair, cecair. Untuk penggandaan penuh, budak-budak dan alat-alat. Baik, konsep morfem yang terakhir, yang ketiga, iaitu proses gabungan kata. Penjelasan dia, cantuman 2 kata atau lebih untuk membentuk istilah melalui proses penggabungan. Contoh bentuk gabungan kata ni ialah terdiri daripada kata majmuk. Kita boleh tengok contoh yang saya dah letakkan dalam jadual di sebelah. Yang pertama, kita tengok rangkai kata bebas boleh merangkumi jam tangan, jalan raya, kipas tangan. Yang kedua, istilah khusus iaitu garis pusat, segitiga, jari gali. Yang ketiga, kiasan. Contoh, kaki ayam, buah hati, anak emas. Dan kata majmuk mantap iaitu setiausaha, beritahu, kaki tangan. Baik, dalam proses pembentukan istilah ni, konsep proses pembentukan istilah dia terdapat 2 proses, iaitu proses besar dan proses kecil. Proses besar dia terdapat ada 2 jenis, iaitu proses pinjam terjemah dan proses pinjaman. Kita tengok proses besar yang pertama iaitu pinjam terjemah. Proses kecil dia merangkumi terjemah langsung. Contoh, soluble. Dos merangkumi sukatan. Soluble merangkumi larut. Resistant merangkumi rintangan.
Yang kedua, penggabungan dua kata. Yang pertama, yang pertama, sekejap. Okey, yang pertama kita tengok right angle, iaitu sudut tepat. Yang kedua, honeymoon, iaitu bulan madu. Yang ketiga, minta maaf saya tak nampak. Tak apa, kita teruskan yang ketiga. Proses kecil yang ketiga, penciptaan kata baharu. Okey, kita tengok contoh update, iaitu kemaskini. Configuration, iaitu minta maaf, saya pun tak nampak yang satu tu. Okey, yang keempat kita tengok yang seterusnya, perluasan makna. Perluasan makna suatu perkataan. Contoh dia, gelap dan legap. Okey, yang kelima, kata baharu melalui penggandaan separa. Contohnya cecair dan juga rerambut. Okey, untuk proses besar yang kedua, bagi pinjaman pula, terdapat dua proses kecil dia, iaitu penyesuaian ejaan bagi kata pinjaman. Contoh kinetik sama juga kinetik, struktur sama juga struktur, dan geografi sama dengan geografi. Kemudian yang kedua, pinjaman tanpa perubahan ejaan. Contoh radio sama juga radio, magnet sama dengan magnet, dan export sama dengan export. Kita pergi pada slide seterusnya. Konsep peristilahan baharu dengan merujuk skema tata cara, iaitu penggabungan kata ataupun kata majmuk, pemendekan kata iaitu singkatan, kata terbitan, pemindaian kata iaitu kata turunan, perubahan makna kata iaitu metafora, dan pengambilan kata pinjaman bahasa lain. Okey, dalam contoh peristilahan baharu yang akan saya jelaskan ini, terdapat dua bidang laras yang saya ambil, iaitu yang pertama sains yang merangkumi kesihatan, dan yang kedua media, iaitu media sosial. Untuk sains bahagian kesihatan, saya ambil perkataan COVID-19, pusat penilaian COVID-19 CAC, dan gelembung perjalanan. Dan bagi media sosial pula, saya ambil perkataan imej tumpu, gegantung, dan Twitter. Okey, bagi perkataan COVID-19, COVID-19 ni sebenarnya merupakan penyakit coronavirus 2019 ataupun dalam bahasa Inggeris dia Coronavirus Disease 2019. Dari aspek etimologinya, penyakit berjangkit ni dia berpunca daripada virus corona yang baru ditemui pada Disember 2019 di Wuhan, China. COVID-19 ni juga dia termasuk dalam kategori pemendekan kata, iaitu kependekan melalui akronim. Okay. Perkataan ini juga dia terbentuk daripada gabungan huruf-huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan. Dalam konsep COVID-19 ni, terdapat juga beberapa tata istilah, iaitu kawalan kendiri yang merujuk pada self-regulation, benda tercemar, format, berebak senyap, iaitu super spreader, dan pensanitasi tangan ataupun hand sanitizer. Okey, bagi perkataan penilaian, pusat penilaian COVID-19 ataupun CAC, CAC adalah merujuk pada COVID-19 Assessment Center. Daripada segi etimologi, merujuk pada tempat yang disediakan khas sebagai pusat rujukan bagi mengenal pasti, menilai, memantau serta menguruskan pesakit yang disahkan positif COVID-19. CAC ini juga dia termasuk dalam kategori pemendekan kata, iaitu kependekan yang mengalami singkatan, dan perkataan ini melibatkan huruf atau kata-kata singkat untuk mewakili kata atau frasa yang lebih panjang.
Untuk perkataan yang seterusnya iaitu gelembung perjalanan. Daripada segi etimologinya, ia berasal daripada perkataan Inggeris iaitu travel bubble yang merujuk pada perjanjian yang dipersetujui antara dua atau lebih negara untuk membuka sempadan tanpa mengenakan syarat kuarantin yang ketat kerana pemerintah saling mempercayai bahawa negara masing-masing sudah dapat menangani dan menguruskan virus dengan baik. Perkataan ini juga termasuk dalam perubahan makna kata iaitu metafora kerana memberi makna yang luar biasa. Jika diterjemahkan secara terus, tafsiran maknanya membawa maksud sesuatu pergerakan daripada gelembung udara atau air. Perkataan yang seterusnya merangkumi media sosial iaitu imej tumpu. Imej tumpu, etimologi katanya berasal daripada highlights yang merujuk pada sorotan cerita atau imej tumpu yang digunakan dalam aplikasi media sosial seperti Facebook dan Instagram. Perkataan ini digunakan oleh pengguna media sosial untuk menyimpan sorotan cerita bergambar secara kekal tanpa kehilangannya setelah berlalunya tempoh 24 jam dan turut dapat dilihat oleh pengikut atau rakan baharu dan lama. Salah satu ciri skema tata cara yang melibatkan penggabungan dua kata bagi kata imej tumpu ni ialah kata majmuk yang membentuk istilah baharu bagi ciri-ciri yang terdapat dalam aplikasi media sosial. Perkataan seterusnya iaitu gegantung. Daripada segi etimologinya, ia berasal daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu banner ataupun banting. Merujuk pada jalur kain untuk menghebahkan sesuatu kegiatan, produk dan sebagainya. Tetapi dalam konteks media sosial, peristilahan ini merujuk pada banting web atau gegantung web. Kebiasaannya dapat dilihat di dalam sesuatu laman interaktif yang memaparkan iklan seperti di dalam laman Twitter. Contohnya promoted tweet. Okey, perkataan gegantung ni juga dia termasuk dalam skema tata cara kata terbitan dan pemindaian kata kerana melibatkan penambahan berimbuhan awalan pada kata dasar yang sudah mempunyai makna yang hampir sama untuk membentuk istilah baharu yang bersifat konkret. Kata dasar gantung pula merujuk pada kata kerja yang memberi banyak makna tafsiran terjemahan. Seterusnya, perkataan yang terakhir iaitu Twitter. Etimologinya pada asalnya merujuk pada bunyi ciakan, chirp atau ciapan burung, tweet. Tetapi beberapa makna dalam terjemahan bahasa Inggeris membawa makna yang berbeza. Twitter boleh dirujuk sebagai perbuatan iaitu gelabah dalam bahasa Inggeris. Contoh ayat, the unexpected news put them all in a Twitter. Bermaksud berita yang tidak disangka-sangka itu membuat mereka gelabah. Tafsiran terjemahan lain pula menunjukkan istilah bercakap gopoh, iaitu talk in a nervous manner. Contoh ayat, when she is nervous, she always twitters. Bermaksud bila dia gugup, dia selalu bercakap gopoh. Penggunaan Twitter juga boleh dirujuk sebagai aplikasi media sosial yang masih digunakan pada zaman kini tanpa menggunakan tanda pengikat dan kecondongan ataupun italik kerana sudah terangkum dalam kata nama khas. Perkataan Twitter ni juga diambil daripada kata pinjaman bahasa Inggeris. Jadi saya rasa itu sahaja pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.